بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat semula kita berada dan bertemu dalam majlis untuk membaca dan mengambil faedah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Kitabul Arba'in fi Mabani Islam wa Qawaid al-Ahkam, atau yang lebih dikenali dengan nama Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah kita akan melanjutkan penjelasan masih pada Al-Haditsus Tsaminu wal Ishrun, iaitu hadis yang ke-28 pada menjelaskan wasiat Nabi SAW yang terakhir, iaitu yang keempat. Jadi 4 wasiat yang terkandung dalam hadis ini. Dan insyaAllah pada malam ini merupakan sesi yang bahagian yang ketiga dalam menjelaskan hal yang berkaitan dengan wasiat Nabi SAW yang keempat, iaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Baik. Jadi kita telah jelaskan 3 wasiat Nabi SAW yang pertama telah selesai, dan kita susuli dengan wasiat Nabi SAW yang keempat yang terkandung dalam hadis ini. Dan seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan melanjutkan penjelasan huraian berkaitan dengan wasiat Nabi SAW yang akan kita sampaikan sebentar lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qal usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Tengok hadisnya, ikut dalam hati pembacaannya. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Baik. Daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya.
Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Ya. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuatkan hati kami merasa takut, ya, dan menjadikan air mata kami berlinangan. Kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Oleh kerana itu, berikanlah kami wasiat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kamu, ya hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wat ta'ah, dan dengar serta patuh. Ya taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kamu nanti itu, yang memerintah kamu itu, yang jadi ketua kamu itu adalah seorang hamba. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya, maka sesungguhnya sepeninggalan aku nanti, ya, orang yang masih hidup di antara kamu ini akan melihat, akan menemui, akan mengalami, ya, perselisihan yang sangat banyak. Karena itu hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Fa'alaikum bisunnati. Maka atas kamu itu pegang teguh-teguh dengan sunnahku, ya, wa sunnati khulafa ar-rasyidina al-mahdiin, dan juga sunnahnya para khulafa, ya, para khalifah yang 4 yang mendapat petunjuk dan mendapat hidayah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu anhum. Para sahabat yang terkedepan, ya, terbaik, para sahabat muhajirin, al-awwalun as-sabiqun, ya. Kemudian wa iyyakum addu 'alaiha bin nawajis, gigit erat-erat, kukuh, kuat, jangan terlepas. Sebab gigi gerham adalah gigi yang paling kuat untuk menggigit. Gigi daging itu kat gigi gerham, dia paling kuat, ya. Sebab tu gigi gerham ni dia paling besar, paling dalam, ya, kuat. Maknanya kukuh, tegar di atas sunnah. Jangan berpaling, jangan berganjak. Telah berlalu penjelasan semuanya ini, ketiga-tiga wasiat Nabi SAW tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Ni Nabi SAW kata, dan jauhilah, stay away. Stay away. Ya, jangan close to it. Stay away, jauhilah oleh kamu. Jauhi apa? Iaitu setiap perkara baru. Ya. Perkara baru yang bukan dari agama, yang diada-adakan sesudah peninggalan aku, itu maksudnya. Ya. Kenapa kena jauhi? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sebab perkara baru itu semuanya, semua. Tak ada kecuali, kullu. Ya. Tak ada istisna sini. Adalah bid'ah. Ya, bid'ah kita dah definisi pada pertemuan sebelum ni, iaitu sesuatu perkara yang diada-adakan, perkara baru. Ya. Perkara baru. Jadi bid'ah tu apa? Perkara apa, Rumaisah? Perkara baru. Ya. Macam baju baru. Bid'ah lah tu. Ya, beli baju baru. Itu contoh nak bagi faham dari sudut istilah bahasa. Jadi bid'ah tu berarti mereka-reka, atau sesuatu rekaan yang direka-reka. Al-ikhtira', atau juga berarti baru. Mendatangkan sesuatu yang baru yang diada-adakan. Ihdatsun au ziyadah. Juga bid'ah itu adalah mengubah atau berubah. Ya, tabdilun, menukar ganti. Juga berarti menambah yang baru. Tokok tambah. Tukar, tokok tambah. Ziyadah. Dan juga berarti bid'ah itu menyembunyikan atau menghilangkan. Kitman, iris, ya, delete. Tu. At the end, real tu jadi distorted version, agama bentuk baru. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Maka setiap kesesatan, maka setiap bid'ah sesat. Dan ini kita telah berikan gambaran-gambarannya. Sekarang kita akan masuk perincian sambungan. Baik, pada pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan tentang wasiat Nabi SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur, ila akhir hadis ini, yaitu tentang Nabi SAW memberikan, ya, sinopsis
kepada kita dalam berapa perkara? Apa yang terkandung dalam hadis ini ada berapa perkara? Kesimpulan kita telah buat. 4. Apa yang pertama? Nabi SAW buat perintah. Perintah dulu dalam bentuk larangan. Larangan, stay away. Benda yang penting. Kita dah bagi perumpamaan air. Betul kan? Kita buang dulu air yang kotor, kita ganti air yang baru. Tu replacement. Tinggalkan. Tinggal and then replace with sunnah. Maknanya tinggalkan bid'ah maknanya apa? Ganti dia dengan sunnah. Sebab sunnah itulah yang asli, yang ori. Itulah agama, itulah Islam. Al-Islam, dia adalah sunnah. Ya. Kemudian Nabi SAW sebut reason. Kenapa? Stay away, tinggalkan. Leave with it. Leave with it. Leave it. Tinggalkan dia. Ya. Sebab apa? Sebab bid'ah. Perkara baru tu ada bid'ah. Ya. Kemudian Nabi SAW terangkan implikasi yang ketiga. Dan dia merupakan kesesatan. Implikasi di dunia, implikasi di akhirat. Implikasi di dunia sesat. Ya, ibarat orang sesat di gurun Sahara. Tak sampai ke tempat asal. Tak boleh balik kampung dia, sesat di situ. Teraba-raba tercari-cari. Ya, sesat di siang hari. Tu. Padahal siang tak sepatutnya sesat. Nampak jelas tapi sesat. Itu contohnya. Ya. Kemudian yang keempat, maknanya hadis itu menjelaskan orang yang sesat maknanya dia keluar daripada hidayah Allah. Ya, sungguh kerugian orang hidup di dunia bila dia tidak dapat hidayah. Allah tarik daripadanya. Dia ganti dengan kesesatan. Dan yang kelima, inilah penjelasan terperinci. Dengan itu hendaklah kita mengetahui, wajib mengetahui tentang apakah bid'ah dan perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengannya, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Sebagaimana kita sebut syair apa? Araftu syar la li syarri lakin li tawaqqi. Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat, tapi agar aku tak terjatuh ke dalamnya. Jadi kita belajar tentang bid'ah ni bukan kita nak buat bid'ah. Kita nak jaga diri kita, nak awasi diri kita. Letak syirk, letak penampan depan kita supaya jangan bila bid'ah itu datang dia menembusi dan bersebati dengan kita. Ya. Bahkan kemuncaknya kita pula yang jadi pelopornya, mempromosinya, jadi promoter. Bukan setakat jadi proksi, jadi promoter lagi. Itu bencana. Ya. Jadi kita belajar ni ya wajib, ya, secara tuntas, jelas. At the end of the session of this explanation, kita dah ada alat, tools, ada ilmu. Sebab tu ilmu tu penting. Jadi kita boleh tapis. Kita ada filter. Ada filter, penapis. Macam penapis tu, penapis teh tu, serbuk teh, serbuk kopi tu. Ada penapis tak? Ada. Kalau tidak, dengan serbuk-serbuk tu dia makan. Tu contoh. Ya. Ya, wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fi. Barang siapa yang tak tahu tentang keburukan, tentang bid'ah ni, dia pasti akan jatuh ke dalamnya. Kalau dia tak kenal bid'ah ni, pasti dia akan jatuh. Dan itulah yang banyak menimpa, yang banyak menghinggapi ya umat Islam. Dan mereka selesa, mereka merasakan itu adalah sunnah, itu adalah agama. Padahal ya itu adalah bid'ah. Baik. Jadi pada bahagian yang pertama kita telah belajar tentang bid'ah, ya, bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita. Ya, kemudian bahagian kedua kita telah masuk kepada perbahasan apa makna bid'ah dari sudut bahasa dan istilah. Dan kita membawa beberapa pendapat para ulama. Ya. Ya. Jadi sebelum kita berpindah kepada bahagian ketiga pada malam ini, kita akan jelaskan tentang tercelanya bid'ah dan punca-punca bid'ah. Ya, tercelanya bid'ah menerusi dalil Al-Quran, ya, dan hadis Nabi SAW dan asar para sahabat. Ya, kaedah penting ni. Bila sesuatu perkara itu disebut dalam jumlah bilangan yang banyak, dalam Quran banyak, dalam hadis banyak, asar pun banyak, menunjukkan benda itu adalah benda yang sangat urgent. Benda yang very important. Urgent and important, both. Ya, kerana dia adalah berkaitan dengan keselamatan agama seseorang. Ya, di negeri akhirat nanti dia akan dapat balasannya. Sebab bila dia tergelincir, terseleweng, terjatuh, terkeluar daripada landasan itu, maka ya imbuhan yang dia dapat adalah keberkahan Allah Ta'ala di negeri akhirat.
Sehingga nanti kita akan sebut salah satu perkara yang sangat kita khawatirkan di negeri akhirat nanti, hal yang berkaitan kedatangan kita ke telaga Al-Haud Nabi SAW. Ya, para muhdath ini akan diusir, akan dihalau. Padahal di dunia dia buat banyak amal. Tu. Ya, ini bahaya. Baik. Jadi makna bid'ah kita telah datangkan ya pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ulama, dan kita telah membuat kesimpulan ya bahawa sesungguhnya daripada sekian banyak definisi yang telah kita sebut, ya maka definisi yang belum sempat kita jelaskan adalah iaitu definisi yang terbaik. Ya, definisi yang terbaik yang disebut oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 790 Hijrah. Ulama Andalusia, Spanyol sekarang ni. Ya. Jadi Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Gharnati Al-Andalusi. Dia ulama hebat yang lahir pada pemerintahan kerajaan Islam ketika menguasai Spanyol selama 800 tahun. Dia tokoh Andalus yang agung, bermazhab Maliki, seorang muhaddis, seorang faqih, seorang usuli. Di antara kitab-kitabnya yang dimanfaatkan sampai sekarang yaitu kitab, salah satunya kitab yang akan kita rujuk, iaitu kitab Al-I'tisam, yang menjelaskan tentang kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan berlepas diri pada bid'ah dan sekutu-sekutunya. Dan di antara kitabnya yang monumental adalah Al-Muwafaqat. Ya, salah satu rujukan utama adalah ilmu usul fiqh. Dan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah terkenal sebagai pelopor tokoh utama yang membahaskan tentang maqasid syariah, sehingga banyak dikaji, ditulis kitab-kitab tentangnya. Kemudian ulama kemudian datang mengembangkannya lagi konsep itu. Ini luar biasa ulama ini. Ya. Seorang yang faqih, muhaddis, ya, usuli, dan ulama yang Masya Allah luar biasa ya, pengetahuannya dan kitab-kitab yang diwariskan kepada kita. Jadi Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah mendatangkan definisi yang mani' ya, dan yang jami'. Jami' wal mani', sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili rahimahullah hafizahullah taala dalam kitabnya, tak ingat kitab apa. Ya, tapi kitabnya ada. Mauqif. Ya, tak ingat mauqif tentang ahli sunnah, tentang berinteraksi dengan bid'ah kalau tak silap. Ya. Di mana dia menjelaskan tentang mengemukakan pelbagai takrif. Ya, takrif oleh para tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Asy-Syatibi, Ibnu Rajab, As-Suyuti dan sebagainya, dan dia menyimpulkan takrif dan definisi yang terbaik yang mencakupi yaitu takrif Asy-Syatibi rahimahullah yang berkaitan dengan penjelasan tentang bid'ah. Ya. Jadi, apa takrifan yang beliau datangkan? Ya. Yaitu takrifannya, kata Imam Syatibi rahimahullah, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama. Cara baru, muhdath, yang dibuat pelaku-pelaku bid'ah tu buat je. Kenapa? Dia buat menyerupai syariat, ibadah, ya, dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Berlebihan. Dia tambah, ya, untuk bersangatan dalam beribadah. Itu maksud dia. Jadi dari takrif ini, ya secara ringkasnya kita langsung sebut saja, sebab kita nak pindah kepada iaitu hal yang berkaitan dengan apa? Iaitu yang berkaitan dengan tercelanya bid'ah. Kerana panjang juga perbahasan di bab itu. Jadi daripada takrifan ini, kesimpulannya adalah bid'ah ialah jalan syariat yang baru yang diada-adakan, ya, dan dianggap ibadah dengannya. Tapi dalam urusan dunia kita dah terangkan dah, dia tak masuk dalam urusan dunia, dia masuk dalam urusan akhirat saja yang dimasukkanlah hadis Nabi SAW. Dia urusan agama. Yang kedua, kesimpulan daripada perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah tadi, bid'ah ialah sesuatu yang tidak ada asal dalam syariat. Ya. Maka apa yang ada di asal dalam syariat, maka itu bukan dinamakan bid'ah. Tak ada asal, tak ada contoh, tak ada tuntunan, tak ada perintah pun.
Ya. Tak ada asal dia. There is no origin. Tiba-tiba dia muncul begitu saja. Tanpa ada pendahulu, contoh daripada depannya. Yang ketiga, pelaku bid'ah tadi, amalan bid'ah tu, dia menganggap baik. Ya, apa yang dia buat, jalan yang dia buat tu, cara yang dia buat tu, ya, kaifiah yang dia buat tu, tata cara, ya, dia anggap itu baik. Tu, bentuk, cara, bilangan dan seumpamanya, masa, jenis, itu semua mereka anggap itu adalah baik. Dan dia merupakan salah satu cara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, daripada takrifan tadi, bid'ah semuanya buruk, qabih. Ya, apa yang dinamakan bid'ah hasanah dan yang bawa contoh perkara duniawi bukanlah bid'ah pada istilah. Baik. Jadi ini adalah kesimpulan. Ya, maka bid'ah itu adalah dibuat untuk apa? Menandingi syariat yang telah sedia ada. Ya, seolah-olah mereka tak berpuas hati dengan apa yang telah digezetkan oleh Nabi SAW, maka mereka pun buat penambahan. Ya, buat penambahan. Ya, sebab itulah, ya, amalan bid'ah ni menimbulkan, ya, banyak kerosakan. Banyak kerosakan yang ditimbulkannya. Ya. Jadi nanti kita akan lihat implikasinya. Ya, implikasinya, ya, bid'ah ini. Secara ringkas boleh kita sebut di awal. Iaitu orang awam akan menganggap dan meyakini, ya, dia adalah suatu benda yang benar. Dia adalah sebahagian daripada agama. Bid'ah bila dia masuk dalam agama. Orang awam akan anggap itu adalah agama. Apatah lagi tok guru itu berpenampilan luar biasa. Maka bila tok guru tu yang memberikan amalan-amalan atau mengarahkan mereka melakukan amalan-amalan mereka akan taat. Orang awam ni sikap dia taat, dia buat. Ya, tok guru bagi ijazah itu, ijazah ini, amalan itu, amalan ini. Ya, tidak ada sandaran daripada hadis Nabi SAW, tidak ada sandaran daripada Quran. Ya, maka orang awam itu akan ikut. Akhirnya jadi amalan mereka. Dan kerosakan bid'ah ini pula akan menimbulkan kesesatan bagi umat. Ya. Dan menolong mereka pula untuk melakukan perkara yang salah. They are doing wrong things right. Itu masalah dia. By right, they should do right things right. But they are doing wrong things right. Buat benda yang salah tapi betul. Betul tu mana apa? Dia anggap tu ibadah. Dia istiqomah atas benda tu sampai mati. Padahal dia buat benda yang salah. Tu. Betul banyak orang yang begitu. Dia ingat dia duduk atas jalan yang betul. Rupa-rupanya salah jalan. Dah berlalu 40 km dah. 400 km dah. Rupa-rupanya salah jalan. Wrong way, wrong direction. So you have to turn back. Rugi tak usia hidup? Tengok contoh dalam bab akidah. Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, yang orang kemudian ini menasabkan mazhab Asy'ariyah kepadanya. 40 tahun berada dalam kesesatan. Wrong way, wrong path, wrong direction. 40 tahun berada pada akidah yang sesat, Mu'tazilah. Sebab dia dididik dalam environment Mu'tazilah oleh bapa tirinya Ali Al-Jubai. Ayah tiri kepada mak dia. Ya, suami kepada mak dia. Dia dibesarkan oleh Ali Al-Jubai, maka dia menuntut ilmu dengan Ali Al-Jubai. Jadi Mu'tazilah dia 40 tahun. Tapi Allah sayang padanya, Allah beri hidayah. Akhirnya dia tahu ya bahawa dia berada di atas akidah yang sesat. Lalu dia bertaubat. Dan penghujung usia dia mengikrarkan dalam kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah, aku mengikutinya akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, iaitu akidah salaf. Tapi orang-orang yang menasabkan dirinya kepada mazhab Asy'ariyah tidak pakai kitab Al-Ibanah, tidak pakai kitab Risalah ila Ahli Saghar, tak pakai kitab Maqalat Al-Islamiyyin. Mereka pakai kitab Ahlul Kalam yang tercemar, terkontaminasi dengan Aristotle, Plato, Sokrat dan sebagainya. Memakai kaedah Maqalat Al-Asyarah, 10 kaedah makulat itu. Ya. Aristotle bahas 10 kategori itu dalam ilmu fizik. Dapat pada ahli kalam, dia tukar, dia bahas dalam bab metafizik. Salah penempatan. Akhirnya dia menolak nama-nama dan sifat Allah yang secara zahir, ya, seolah-olah ya sifat khabariyah itu sama dengan makhluk. Dia faham, dia guna kaedah maqalat yang 10 tu, maka dia takwilkan. Jadi ya, ahli kalam ni mereka lah yang musyabbih. Mereka tuduh ahli sunnah salaf itu musyabbih.
Ya, musyabbihah. Padahal mereka yang musyabbihah. Sebab apa? Mereka hanya menetapkan 7 saja sifat bagi Allah. Yang selebihnya, semua mereka takwil. Kenapa mereka takwil? Sebab pertama yang tergambar otak dia tu musyabbih dulu. Dia kata, Allah takkan ada tangan, takkan ada wajah, takkan Allah turun ke langit dunia 1/3. Ini macam makhluk. Lalu dia buat apa? Dia tolak. Ya, dia tasbih dulu, kemudian dia tolak, kemudian baru dia buat apa? Dia buat takwilan. Dia palingkan pada, wajah tu bukan wajah yang hakiki. Wajah tu adalah, iaitu kemuliaan. Tu. Tangan bukan tangan yang hakiki. Itu tangan tu maknanya kekuasaan. Istiwa itu bukan istiwa. Ya, itu adalah istaula, menguasai. Nampak tak kebatilan tu? Tu semuanya kaedah dia ambil mana tu? Daripada pemikir-pemikir Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah menggunakan kaedah Aristotle, ilmu kalam. Tu bid'ah yang paling bencana sekali dalam bab akidah. Padahal Nabi SAW tak berbicara seperti mereka itu. Tak guna ilmu Aristotle. Nabi SAW mengajar orang jahil, orang pandai. Nabi SAW mengajar Arab Badui. Benda yang sama yang diajar pada para sahabat Nabi SAW, guna kaedah Quran dan hadis dan akal yang sihat. Nampak tak? Tu. Ahli kalam guna akal yang rosak. Akalnya Aristotle. Ya, guna akal juga, tapi akal Aristotle, bukan akalnya orang yang berjalan di atas fitrah. Nampak tak? Sehingga mereka berani menolak hadis-hadis Nabi SAW. Contoh, ya, malu mereka itu, ahli kalam tu, sepanjang zaman ni yang guna ilmu kalam ni dalam mengenali Allah. Malu pada seorang hamba sahaya, kepada Muawiyah As-Sulami radhiyallahu an. Ya, ini hadis masyhur. Nabi SAW panggil dia. Setelah Muawiyah radhiyallahu an As-Sulami, bukan Muawiyah radhiyallahu khalifah yang kelima tu, yang keenam tu, bukan. Ni salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia ada kerja dia, pengembala, seorang budak hitam perempuan. Apa kali dia cuai, salah seekor kambing biri-biri dia kena makan di segala. Lepas tu dia tampar, dia marah. Lepas tu menyesal, bawa pergi jumpa Nabi SAW. Nak tanya Nabi, macam mana keadaan saya ni? Nabi SAW panggil budak tu. Nabi SAW tanya, Aina Allah? Di manakah Allah? Nabi SAW tanya, di manakah Allah? Puak-puak ahli kalam ni kata tak boleh tanya di mana Allah. Mereka lebih pandai daripada Nabi SAW. Itu kan bid'ah mereka tu. Bid'ah dari sudut akidah. Cukup berbahaya. Pada hadis itu sahih. Bukan saja riwayat Imam Muslim, bukan saja riwayat Imam Malik, bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Musnad. Dan ulama-ulama lain. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berhujah dengan hadis ini untuk pembebasan hamba sahaya. Nabi SAW terang jelas dia, Aina Allah? Macam kita tanya, Min aina anta? Kamu daripada mana? Nampak tak? Aina tu apa? Direction, betul kan? Nabi SAW tanya pada budak tu, Aina Allah? Budak tu automatically boleh jawab. Ni budak ni tak sekolah, ni hamba. Hamba saya, pengembala ni. Bukan student. Dia cakap apa? Fis sama. Fis sama. Lalu Nabi SAW tanya, Man ana? Aku ni siapa? Anta Rasulullah. Ya. Tu. Kemudian Nabi SAW kata, fa innaha mu'minah. Ya. Bebaskan dia. Dia kata, Nabi SAW kata kepada Muawiyah Al-Hakam As-Sulami, kalau tak salah namanya. Bebaskan dia. Sebab apa? Dia telah memenuhi 2 syarat. Satu syarat, la ilaha illallah. Dia kenal Allah Ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah. Allah fis sama. Betul jawapan pertama. Yang kedua, Nabi SAW tanya, siapa aku ni? Anta Rasulullah. Dia komplain dengan syahadah yang kedua, Muhammad Rasulullah. Tengok. Seorang hamba, ya, pengembala lagi, tak masuk universiti pun, tak pandai. Tapi dalam bab akidah lebih pandai daripada orang ahli kalam tu. Sebab tu para ulama kata ahli kalam ni adalah orang-orang yang bodoh. Sebab guna akal mengatasi nakal. Lebih bodoh istilah kasarnya daripada budak perempuan tadi. Akidahnya bersih, sahih, ya, berjalan di atas. Itulah namanya takrir Nabi SAW. Nabi benarkan. Betul kan? Nabi tak kata kamu betul ke tak? Lalu Nabi kata bebaskan. Maknanya itu takrir ya. Nabi membenarkan apa yang disebut dalam bentuk tindakan Nabi SAW. Minta dibebaskan. Mumtaz ni jawapan ni. Tapi orang sekarang tak boleh tanya Allah di mana. Ya, kalau tanya, ni bid'ah. Masya Allah. Ni ahli kalam. Rosak ni. Ya, rosak serosak-rosaknya. Sebab itu mengenal Allah bukan menerusi ilmu kalam. Mengenal Allah menerusi kaedah sunnah. Itu bid'ah yang cukup berbahaya. Memalingkan, akhirnya datangkan pelbagai syubhat. Ini kita belajar dalam bab akidah
tauhid asma wa sifat. Baik, kembali. Ya, sekarang kita akan jelaskan hal yang berkaitan dengan, yaitu tentang, ya, kita telah jelaskan pada pertemuan kedua makna bid'ah dan hukum bid'ah. Hukum bid'ah adalah sebab bid'ah sesat, maka hukumnya adalah haram. Apa saja yang membawa kepada kesesatan, hukumnya adalah haram. Ya, la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Zina itu memang haram. Apa saja yang bawa kepada dia, wasilah yang bawa kepada dia, sarana-sarana, maka haram. Begitu juga contoh, analogi, kiasnya kepada bid'ah. Bid'ah itu haram. Ya, sebab apa? Dia membawa kepada kesesatan. Apa saja yang membawa kepada kesesatan, maka hukumnya adalah haramun. Faham? Ya, itu kaedah, semua tahu. Ya. Tak ada satu yang mempertikaikan perkara itu. Apa saja yang membawa kepada kesesatan haram. Belajar ilmu-ilmu yang membawa kesesatan, haram hukum dia ilmu itu. Ya. Apa dia? Ilmu sihir. Ya. Ilmu kalam yang boleh membawa bencana. Islam asalnya mudah jadi payah. Become complex and complicated. Masya Allah. Baik, sekarang kembali kepada, ya, sebelum kita mengatakan tentang baik, kita akan membahaskan tentang tercelanya bid'ah. Dan kita akan bawa dalil-dalil daripada Quran dan hadis, juga asal para sahabat. Bagaimana mereka memperingatkan umat tentang betapa bahayanya bid'ah ini. Ya. Ya, di dalam Al-Quranul Karim contoh, ya, Allah mengingatkan kita perintah dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Apa makna jalan lurus di sini? Jalan yang lurus itulah dia sunnah. Sunnah Nabi SAW itu jalan lurus. Ya. Lawan pada itu apa? Bid'ah, muhdath. Ya, lawannya pada itu adalah bid'ah. Itu larangan. Ayat itu mengandungi makna ganda. Perintah untuk berjalan jalan lurus, jalan sunnah. Jangan ganti dengan jalan bid'ah. Ya. Maka pasti kamu akan sesat. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 6, ayat 9. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Walau syaa lahadakum ajma'in. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya yakni pada jalan yang benar. Tu. Ya. Jalan yang lurus apa dia? As-sirat al-mustaqim, jalan sunnah. Jalan yang bengkok, yang melencong dari kebenaran apa? Bid'ah dan kesesatan. Tu. Jalan kesyirikan. Yang membawa kesyirikan, yang membawa kebid'ahan, pasti itu adalah jalan yang sesat. Ya. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ni. Siapa pemecah belah agama ni siapa? Yang menyelisih sunnah siapa? Yang menyimpang daripada sunnah siapa? Yang menyimpang daripada tauhid siapa? Yaitu pelaku-pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah ni kita dah sebut. Bid'ah ada yang membawa pelakunya kepada apa? Kekufuran. Ya, bid'ah kita telah sebut sebelum ini, yaitu bid'ah, kemuncak bid'ah yang paling berbahaya membawa kepada kekufuran, yaitu bid'ah kufriyah. Seperti lahirnya kelompok Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya, Musyabbihah, Mu'attilah, dan pelbagai lagi kelompok-kelompok itu. Ya. Itu contoh. Ya. Itu boleh membawa kepada kekufuran. Contoh, dia kata Al-Quran itu bukan kalam Allah, dia makhluk. Kufur dia. Ya. Contoh dia kata apa? Dia pemahaman Qadariyah.
Dia kata Allah tak tahu tentang sesuatu itu. Hanya Allah tahu bila dah berlaku. Kafir dia. Sebab dia menafikan ilmu Allah Ta'ala. Contoh. Itu membawa kepada apa? Kekufuran. Itu bid'ah yang paling berbahaya. Bila serang dari sudut akidah. Sebab akidah, dia syarat, tiket masuk syurga. Batal, akidah, habis pun dari batal. Ya. Jadi, ya, pelaku kesesatan, ahli bid'ah. Mereka lah yang memecah belahkan agama. Ya. Jadi kalau nak bersatu, syarat dia bersatu di atas sunnah. Bukan selain daripada itu. Jadi ahlul bid'ah tak akan boleh membawa kesatuan. Dia sentiasa tak akan dapat bersatu dengan ahli sunnah. Sepanjang zaman dia akan berada di kutub utara. Dia tak akan bertemu dengan kutub selatan. Patutnya dua-dua boleh bertemu di garisan khatulistiwa. Tak akan bertemu dia. Ya sebab apa? Sebab dia bid'ah. Bid'ah selama-lamanya tak akan bersekutu dengan sunnah. Bahkan dia menjadi musuh utama nombor satu terhadap sunnah. Ya. Bahaya tak? Bahaya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Barang siapa yang menyalahi perintah Allah, menyimpang, maka pasti mereka akan diuji dengan pelbagai fitnah. Betul kan? Ahlul bid'ah ni memang merupakan fitnah utama di dalam batang tubuh Islam. Berbahaya dari sepanjang zaman. Sebab bila dia menguasai, maka dia akan menzolimi. Dia akan menindas, dia akan menekan dengan pelbagai cara untuk tidak dia berpegang teguh di atas sunnah. Dia telah membuat penyamaran. Yang bid'ah itu agar kelihatan sunnah, yang sunnah itu agar nampak bid'ah. Itu cukup berbahaya. Dan itu dibuktikan di sepanjang zaman. Ya, bila dia hidupkan bid'ah, maka pasti pada masa yang sama mati sunnah. Nampak? Macam kita sebut tadi pada pertemuan sebelum ni. Contoh sunnah kekuburan setelah dikuburkan adalah berdoa untuk yasin mayat. Kemudian buat sedikit tazkirah. Hidup dalam sunnah sekarang. Majoriti sulit kita temui. Kecuali mereka-mereka yang berjalan di atas sunnah. Mereka pasti akan buat. Bahkan yang tengok tu terkebir. Tak ada tahlil dia. Tak ada baca talqin dia. Tak ada siram air di atas kuburan. Tak ada tabur bunga tak ada tanam pokok tu dia. Nampak tak? Mati tak sunnahnya? Mati. Nak hidupkan senang tak? Sulit. Tapi insya-Allah boleh. Sebab sunnah ini ibarat air sungai. Kamu tahan macam mana, kamu buat bendungan, kamu buat dam, empangan, tetap dia akan lepas. Bonus pasti je. Betul kan? Ibarat dam, halangan tu adalah bid'ah. Ni air sungai itu sunnah. Kamu tahanlah selama mana kamu bertahan. Lambat laun kamu akan pecah. Dan sunnah pasti akan jaya. Dan itu Allah telah jamin. Sebab Allah yang menurunkan agama, dia yang menjaganya. Dan siapa yang menjaga agama itu, Allah wakilkan kepada orang-orang yang datang, yang berpegang teguh di atasnya. Ya, mereka itulah ya, ta'ifatun mansurah al-firqatun najiyah. Ya. Ciri mereka senang saja nak kenal. Kuliah mereka, ya, pengajian mereka, pasti mereka kemukakan dalil. Mereka memuliakan ayat Quran. Mereka memuliakan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka memuliakan perkataan para sahabat Nabi SAW. Mereka memuliakan perkataan ulama-ulama mutabar. Mereka hanya menyampaikan. Itu dia. Ya. Tugas mereka adalah ya, menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Dan bersamalah dengan mereka ini. Bermajlislah dengan mereka ini. InsyaAllah agamanya selamat. Berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut golongan-golongan ini supaya kita cari dan bersama dengan mereka, bermajlis dengan mereka. Ya. Tengok Nabi SAW sebut pada kita. La tazulu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum ala dzalika. Akan sentiasa ada segolongan dari umatku yang akan selalu berada dalam kebenaran. Menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolongnya. Dan orang yang menyelisihinya sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu. Ya.
Mereka tetap akan bertambah dari hari ke hari. Walaupun mereka itu diserang, dituduh, dilabel, diberi pelbagai gelaran, dihina, dicela, dikutuk, ya, dituduh yang bukan-bukan, beri gelaran buruk-buruk, tapi tetap berkembang. Sebab Allah yang menjaga mereka. Kerana mereka menjaga Allah. Ingat lagi hadis. Ihfazillah ahsanti. Masya Allah. Jika kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa yang kita jaga tentang Allah? Menunaikan hak Allah. Allah pasti jaga. Ya. Dan hendaklah kita bersama dengan mereka itu. Ya, dan Nabi SAW beri berita gembira, ciri mereka. Ya, Nabi SAW menjelaskan situasi itu yang akan datang. Bada al-Islamu ghariban wa yas'udu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing, dagang. Mula-mula Islam tu datang di zaman Nabi SAW asing. Dan kelak dia akan kembali dalam keadaan asing juga, sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi mereka al-ghuraba, orang asing. Tu untung tak? Orang asing ni apa? Orang yang qalil, sedikit, tapi mereka muwafaqah di atas kebenaran, berjalan di atas Al-Quranul Karim, ya, dan hadis Nabi SAW atas perjalanannya Nabi SAW dan para sahabat. Ya, itu dia. Ya, siapa ghuraba tadi? Nabi SAW jelaskan. Unasun salihuna fi unasi su'in kathirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhu. Yaitu orang-orang yang soleh yang berada di tengah ramainya orang-orang yang jahat. Orang yang menderhakainya lebih banyak daripada yang mentaatinya. Tu. Ya, mereka orang yang soleh, alim rabbani, yang berpegang teguh dengan sunnah, majoriti tak suka pada mereka. Bahkan melawan lagi, menentang dan seumpamanya. Jadi, beradalah di kelompok yang sedikit. Kelompok yang sedikit yang benar. Bukan kelompok yang banyak, tapi menyelisihi sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi, hendaklah bersama dengan Ahlus Sunnah, ya, yang berjalan di atas manhaj salaf. Di zaman sekarang dikenali sebagai salafiyun ataupun salafi. Ya, tapi orang tuduh Wahabi. Biarlah dia nak tuduh apa pun. Tapi apa yang kita sampaikan apa yang hak. Daripada qala Allah wa qala Rasul. Masya-Allah. Baik. Ya. Kita baca contoh dalil yang lain. Ya, sebelum kita berpindah pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Taala berfirman, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu kepada keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Sepanjang zaman pasti ada akan pertemuan di antara golongan yang hak dengan yang batil. Golongan yang teguh berpegang di atas sunnah, ya, pasti dia akan berlawan, berhadapan dengan golongan yang berpegang di atas bid'ah. Itu adalah reality. Ya, dan terakhirnya kita datangkan dalil, yaitu Allah telah jelaskan pada kita, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama dah cukup. Allah buat declaration pada hari Nabi SAW pada hari Jumaat di padang Arafah, ketika perkumpulan umat Islam, para sahabat dan Nabi SAW dalam menunaikan haji. Nabi SAW membacakan ayat ini. Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agama kamu. Jangan ganti. Cukup berpuas hati dengan apa yang telah jelas daripada Nabi SAW. Dan ini kita telah jelaskan secara terperinci pada pertemuan kita yang pertama, iaitu bahagian yang pertama. Baik, sekarang ya, kita berpindah pada hadis-hadis Nabi SAW pula, iaitu ya, wasiat dan peringatan Nabi SAW kepada umatnya tentang bencana tercelanya bid'ah. Ya, termasuk hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya, sekadar ulang kaji,
Kita rujuk kembali pada hadis yang kelima, iaitu sabda Nabi SAW daripada isterinya Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, wa fi riwayat ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat ajaran baru dalam agama, ya agama kami ini, yang bukan darinya, maka tertolak. Tak ada nilai. Rejected, mardudun. Ya. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak didasari oleh agama kami, maka amalannya tertolak. Dua hadis yang semakna. Ya. Kemudian hadis daripada Jabir radhiyallahu an, sabda Nabi SAW, amma ba' fa inna khairal hadith kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kerap kita dengar. Ya, adapun daripada itu, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Seburuk-buruknya ibadah adalah yang dibuat-buat. Ya, seburuk-buruk perkara-perkara baru, muhdath, yang dibuat-buat dalam agama. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Sesat. Ya. Dan dalam riwayat An-Nasa'i disebut Nabi SAW pernah bersabda melalui khutbahnya setelah memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini jelas selalu kita sebut ni pada mukadimah kuliah. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW tak terhitung. Cukuplah sekadar itu. Ya, tentang Nabi SAW wasiatkan kepada kita, jangan sekali-kali ya terjatuh ke dalam kebid'ahan. Jangan sekali-kali bersama dengan mereka, jangan pula jadi pelumpur kepadanya. Baik, sekarang kita lihat pula asar daripada para sahabat Nabi SAW. Yang ini banyak. Ya, ingat kaedah kita sebut tadi. Bila banyak sesuatu penyebutan, pengkisahan, penceritaan, penjelasan tentang sesuatu perkara, menunjukkan dia sangat penting, perlu diberi perhatian, ya, perlu dilaksanakan. Tengok apa kata Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Ayuhan nas, alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Ala wa inna raf'ahu zahabu ahli. Wa iyyakum wal bid'ah wattabat du'a wattanattu wa alaikum bi amrikum al-atiq. Wahai manusia, raihlah ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat. Ingatlah bahawa diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ahli ilmu. Tu. Ya, para ulama rabbani, Allah angkat ilmu ni bagaimana? Dengan dimatikan mereka. Ilmu diikut bersama mereka. Ya. Hati-hatilah kamu terhadap bid'ah. Wa iyyakum wal bid'ah. Perbuatan bid'ah tanatu, yakni melampaui batas. Berpegang teguhlah pada urusan kamu yang terdahulu. Jadi apa? Quran dan sunnah. Tengok tu para sahabat mengingatkan kita dengan jelas. Berkata pula Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqala fattaqullah ya ma'syaral qurra khuzu tariqa man kana qablakum. Masya-Allah, ini satu asar pun cukup. Ya, jelas, keras, tegas. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW sebagai ibadah, maka jangan kamu lakukan. Ini kaedah yang sangat jelas untuk menghentam pelaku bid'ah. Kita bagi contoh senang lah, tahlil tu. Baca Yasin setiap malam Jumaat. Macam-macam lagi lah. Zikir berapa ramai. Kuat-kuat. Tengok ni tapis ni. Para sahabat buat tak? Tengok ni, kata Huzaifah Al-Yaman ni. Bukan calon-calon sahabat ni, Huzaifah ni. Ya, Allah berikan keistimewaan, dia tahu tentang orang munafik. Satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi SAW tentang siapa orang munafik, dia ada ilmu tentang itu. Ya, dan Huzaifah ni banyak hadis-hadis yang sangat menakjubkan. Ya, dia kata apa? Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW sebagai ibadah, maka jangan kamu buat.
Sebab para sahabat, mereka adalah orang yang paling terdepan dalam melakukannya. Kalau para sahabat tak buat, kamu jangan duk pandai-pandai buat. Cukup dengan apa yang sahabat buat. Ini ni, bantahan. Tapi ahli bid'ah kebal ni, dengan perkataan ni, dia kebal. Sebab apa? Sebab dah terkena penyakit. Penyakit apa? Ghulu fiddin. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, iaitu implikasi pelaku bid'ah dan kenapa mereka melakukan bid'ah. Kemudian Huzaifah radhiyallahu anhu bagi alasan kenapa jangan lakukan. Kerana generasi pertama itu tidak pernah memberikan kesempatan pada generasi berikut. Ya, generasi yang datang kemudian tu, para sahabat tak bagi peluang pada mereka untuk berbuat sesuatu yang baru. Ya. Untuk berpendapat dalam masalah agama. Kemudian pesan Huzaifah al-Yaman, bertakwalah kepada Allah wahai para qurra. Ya, ahlul Quran. Dan ambillah jalan orang sebelum kamu. Ni hentaman dan peringatan pada orang yang baca Quran. Bukan setakat dia baca Quran, hafiz lagi, menguasai lagi, tapi dia pula jadi pelopor bid'ah. Padahal dia baca Quran, dia tahu dah perintah Allah, jangan melakukan sebarang penambahan dalam agama. Cukup dengan agama yang ditinggalkan oleh Allah. Ya. Sebagaimana kita sebut ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum tu. Dia baca tu, tapi dia menyelisihi je. Dia buat pelbagai inovasi. Maka sungguh celakalah orang seperti ini. Ya, sebab apa? Quran itu sudah ada di dadanya. Bahkan dia lulusan daripada Quran lagi. Ambil pengususan Quran lagi. Tapi dia pula jadi pelopor bid'ah. Bencana tak? Bencana berganda-ganda. Tengok ni, betapa tegasnya Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an mengingatkan kita kesemuanya. Ya, sungguh kukuh sekali kaedahnya. Setiap ibadah yang tak pernah dilakukan oleh sahabat, jangan kamu buat. Kerana para sahabat tak bagi peluang langsung untuk kamu menambah-nambah. Sebab dah complete. Mission accomplished. Sebab Nabi SAW dah curahkan semua ilmunya, semua amalnya kepada para sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat melakukan semuanya. Itu bezanya para sahabat dengan kita. Kita yang Nabi SAW perintahkan tak dibuat, tak bersungguh. Yang Tok Guru dia perintahkan, dia buat. Sekarang ni macam-macam. Ni macam-macam ni, contoh-contoh. Ya, selalu saya sebut apa? Tok Guru ijazahkan. Ni nak murah rezeki ni, baca ni. Nak murah rezeki, nak dapat berkat, lepas solat ataupun setiap, ya, sebelum nak tidur baca. Baca qul huwallahu 10 kali. Baca la ilaha illallah 100 kali. Ya, macam-macam lah dia baca wirid-wirid dia. Ya, selawat dah 100 kali. Ni mana datang kaedah ni? Mana datang? Padahal Nabi SAW ajar kita senang aja. Macam mana nak murah rezeki? Ya, macam mana nak mendapat keberkatan dalam hidup? Mudah. Jalan yang pertama apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Walau ahna al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apa lagi nak murah rezeki? Banyak bersedekah. Ya. Sambung silaturahim. Tinggalkan maksiat. Ya. Pegang teguh dengan perintah Allah. Pegang teguh dengan hadis. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wal mustashbiha dan seterusnya. Itu cara-cara yang Nabi SAW ajar. Jelas dah, mudah dah. Tak dia pandai pergi tambah. Kalau nak jaga kerukunan rumah tangga, amal yang ni. Ni petua dia. Datang, baca itu, baca ini. Ni, ya, ini adalah muhdath. Ya, dolalah. Ya, kullun dolalatun finnar. Ni Nabi SAW sebut. Takutlah kamu, wahai orang yang pandai mereka. Pandai-pandai menggesekkan sesuatu. Kamu bukan Nabi. Ini nanti kita akan lihat bencananya. Ya, bencana berlaku bid'ah. Ya. Mereka seolah-olah menghina Nabi SAW. Mereka tak sedar. Sebab apa? Kena talbis iblis. Itulah panah yang cukup berbahaya dari syaitan. Ya, sehingga dia lupa terhadap peringatan-peringatan daripada Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Seperti mana yang telah kita baca tadi. Ini para sahabat ingatkan. Kita lihat pula apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man kana mustannan fal yastanna biman qadman. Barang siapa yang mengikuti jejak seseorang, kalau kamu nak contohi seorang, maka ikutilah jejak orang yang telah meninggal dunia. Sebab orang hidup belum tentu lagi dia hujung dia bagus. Tiba-tiba dia berpaling, tiba-tiba jadi etis, tiba-tiba jadi murtad. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Kita dah baca dah hadis sebelum ni. Awal amalan dari syurga, sahasta lagi nak masuk syurga. Puyuk, berputar 360 darjah. Bukan 360 darjah pada asal 180 degree.
Nampak tak? Tapi tak mati situ. Bukan khotmat tu. Nanti tu ada lagi penjelasan. Tengok. Para sahabat ni dia tak pernah buat ucapan-ucapan yang sama-sama. Jelas terus. Ya, ulaika sahabu Muhammadin. Mereka itu adalah siapa yang telah meninggal tu? Para sahabat Nabi SAW. Sebab terbukti. Para sahabat terbukti. Ya, dalam perjalanan hidup mereka terbukti. Setelah mereka meninggal dunia, terbukti amalan mereka. Ikut. Sebab mereka adalah hasil tarbiyah Nabi SAW. Ya. Kanu khaira hazihil ummah. Ya, kerana mereka adalah sebaik-baik umat ini. Allah gezet, Allah iktiraf, Allah cok. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Wa tu'minuna billah. Tu. Mereka adalah sebaik-baik umat. Ayatnya khitabnya kepada siapa? Para sahabat Nabi SAW. Ya. Mereka adalah sebaik-baik umat. Sebab apa sebaik umat? Mengerjakan ma'ruf, mencegah munkar dan mereka beriman kepada Allah. 3 sifat ni. Lengkap. Beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Tak berani menyelisihi. Taat pada Rasul. Sebab mereka tahu Allah perintahkan dalam ayat lain, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mereka berjalan di atas ayat ini. Kita baca ayat ini tapi menyelisihi. Ni ahli bid'ah, dia menyelisihi. Buat majlis lagi cinta Rasul. Berjam-jam, bergondang, berkompang, menasyid, berkasidah bagai. Tapi menyelisihi. Sebab apa para sahabat tak buat majlis seperti itu? Tadi kan Huzaifah al-Yaman kata, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW sebagai ibadah, jangan kamu buat. Orang yang buat majlis-majlis tu, dia nak apa tu? Nak dapat pahala, betul kan? Dia anggap tu ibadah. Tapi ibadah ada syarat. Syaratnya dalam kalimah syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makna la ilaha illallah? Ikhlas. Yang buat majlis cinta Rasul tu dia memang ikhlas, cinta. Tapi dia kontradik dengan syarat kedua. Muhammad, ya, Muhammad Rasulullah, ya, wa abduhu wa rasuluh. Mereka melampaui batas. Ya, sebab itu abduhu, Nabi SAW abdun la yukzab. Nabi SAW bukan. Abdun la yu'bad. Nabi SAW adalah seorang hamba, maka tak boleh diibadahi, tak boleh melampau, tak boleh hulu. Ni tak dalam majlis buat kursi kosong. Tak apa tu mencari kursi kosong. Ni Rasulullah hadir dalam majlis cinta Rasul kita. Ya. Kenapa berdiri pada pesawat? Nabi SAW datang. Kenapa sunyi sepi? Nabi SAW datang. Ini ya, melampaui batas, hulu. Dan Nabi SAW larang hulu terhadapnya. Dan ini pembohongan di siang hari. Percayalah kelompok dia. Kemudian abduhu wa rasuluh. Wa rasuluh apa maknanya? La yukzab, maka tak boleh didustai. Nabi SAW apa saja yang disampaikan tak boleh didustai. Sebab tu kewajipan pada dia bal apa? Bukan balighu. Ya. Nabi SAW itu adalah dia dibenarkan. Ya. Bal yuttaba wa yuttaba. Ya. Atau dalam makna lain, maksud Nabi SAW adalah, iaitu yang pertama, tasdiquhu fima akhbaru, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian iaitu tasdiquhu fima akhbaru, kemudian melaksanakan, ya, ta'atuhu fima amar, taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, berbuat dan meninggalkan. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar, ya, tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, tidak beribadah melainkan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ni tidak beribadah, ni dia. Tiba-tiba dia buat ibadah baru. Bid'ah tu. Senang saja. Ya, Masya Allah. Kalau faham konsep-konsep ni, prinsip-prinsip ni, selamat daripada terjatuh dalam pelakuan bid'ah dan intisab kepada ahlul bid'ah. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud lagi? Wa abarraha quluba. Ya. Paling baik hatinya, para sahabat, hati paling baik, hati paling bersih. Ya. Wa a'maqaha ilma. Paling dalam ilmu. Memanglah para sahabat paling faqih, paling alim. Nabi SAW yang didik mereka, ajar mereka, muallim mereka adalah Nabi SAW. Ya. Wa aqallaha takallufa.
Ya sedikit sekali mereka itu bertakaluh, menyulit-nyulitkan diri. Sebab tu para sahabat dia tak ulu dalam beragama. Tak ada melampau macam orang sekarang ni. Ahli bid'ah ni melampau. Zikir sampai juta-juta. Ya. Tu. Dan macam-macam lagi lah amalan-amalan mereka yang melampaui, yang mereka masukkan dalam Islam, yang Islam berberdiri daripadanya. Banyak sekali. Ada satu buku bagus ditulis oleh pensyarah UKM, Profesor Jawiyah Dakir, kalau tak silap, dengan beberapa pensyarah. Amalan-amalan bid'ah dalam masyarakat Melayu. Baca buku tu. Hasil daripada lapangan, kajian lapangan. Banyak satu buku tebal. Ada kat atas. Nanti kalau ada kesempatan kita tunjuk buku tu. Boleh cari dan baca. Ha? 4 perkara. Nanti rujuk sebalik. Yang pertama, kau Melayu. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang dikhabarkan. Kalau Nabi SAW kata bid'ah tu sesat, sesatlah. Kalau Nabi SAW kata bid'ah sesat tu sesat neraka, ya neraka. Jangan kata ya ke, takkanlah tahlilan masuk neraka. Jangan takkan. Sebab Nabi SAW buat peringatan. Beware, berhati-hati. Nabi SAW bagi peringatan supaya berhati-hati. Takut nanti di negeri akhirat jatuh keputusan ke situ. Yang diharapkan nak ke syurga, ke jalan lain, pergi ke jalan sesat. Dah di dunia sesat, di akhirat pun sesat. Yang kedua, ta'atuhu fi ma'amar. Taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Taat ni, hari ni kena taat. Yang ketiga tadi adalah wajtinabu, ya, iaitu jauhkan, ya, apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ni larangan terbesar Nabi SAW apa? Syirik. Yang kedua, larangan terbesar Nabi SAW apa? Bid'ah. Bukan kaling-kaling ni. Tu. Bukan perkara kecil ni. Yang keempat, tidak beribadah melainkan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Ini dah pelaku bid'ah jatuh kat sini. Mereka beribadah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Inilah yang jatuhnya kelompok-kelompok sesat dalam bab akidah. Qadariyah, Jahmiyah, Musyabbihah, ya Syiah. Ya, dan pelbagai lagi lah kelompok-kelompok tu. Kita belajar ilmu itu di mana? Dalam ilmu dirasatul firaq. Firqah-firqah yang menyimpang, yang sesat, bahkan mencapai tahap kekufuran. Sebab tu ilmu ni banyaknya kena belajar. Usia kita sedikit, jadi jangan bazir masa dengan berletih berpayah dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Bid'ah ni perkara yang paling tak bermanfaat. Letih badan beramal tapi zero, rejected. Ingat hadis yang telah kita ambil faedah sebelum ini. Ni peringatan Nabi SAW. Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kebaikan bagi seorang muslim, mukmin, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaat bagi dia. Ni bid'ah ni perkara yang paling tak bermanfaat. Paling tak bermanfaat. Kau letih je beramal, tapi tak diterima oleh Allah. Haba'an mansura. Ya, fahuwa raddun. Jelas semuanya perkataan daripada Nabi SAW. Apa yang Allah Taala sebut dalam Quran. Baik, kita lanjutkan lagi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim fahum kanu 'alal hadi al-mustaqim. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan agamanya. Maka berusahalah untuk meniru akhlak dan cara mereka beragama, kerana mereka telah berjalan di atas petunjuk yang lurus. Kita bukan ikut guru, kita bukan ikut ustaz, bukan ikut kiai, bukan ikut habib, bukan. Mereka semuanya itu kena ikut. Dengan kita kena ikut siapa? Sahabat Nabi SAW. Kerana apa? Kerana sahabat ikut Nabi SAW. Jadi end dia adalah kemuncak ikut Nabi SAW. Sebab itu kita pernah sebut sebelum ni, jangan khawatir menyelisihi amalan apa yang dia buat oleh orang ramai. Hendaklah kita takut menyelisihi amalan satu orang, iaitu Rasulullah SAW. Itulah bukti cinta yang sebenar, yang sejati, yang hakiki terhadap Nabi SAW yang kita cintai, yang kita ikrarkan sebagai teladan, uswatun hasanah. Ya, Allah perintahkan kan betul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi dia ikut bid'ah, bukan ikut hasanah Nabi SAW, bukan. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, ittabi'u
Wala tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil amril atiq. Hendaklah kamu ikut dan janganlah kamu berbuat bid'ah. Hendaklah kamu ikut sunnah, jangan buat bid'ah. Sungguh bagi kamu telah cukup. Agama telah cukup. Berpegang teguhlah dengan urusan yang terdahulu. Maknanya apa? Al-Quran dan sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang hebat ni. Sama kata semua tadi itu hebat-hebat para sahabat Nabi. Para muhajirin ni, yang paling awal. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? La yazalun nasu 'ala at-tariq mattaba'ul athar. Sentiasa manusia itu akan berada di atas jalan yang lurus selama mana mereka mengikut athar. Asarnya apa? Hadis Nabi SAW. Para sahabat. Dan beliau juga radhiyallahu anhu kata kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah ada sesat. Tak ada bid'ahnya yang tak sesat. Sesat semuanya. Sebab muwafaqah. Mereka tahu kata Nabi SAW kata begitu. Mereka tak berani kata semua bid'ah sesat kecuali bid'ah hasanah. Tak berani dia. Padahal boleh saja para sahabat ucapkan begitu. Tapi para sahabat udul. Semuanya adil. Amanah. Copy paste kepada Nabi SAW. Bukan copy edit. Bukan copy modify. Bukan copy remove. Bukan copy delete. Bukan copy add. No. Copy paste. Purely 100%. Inilah dia para sahabat. Alim Rabbani nombor 1. Inilah yang mereka comply dengan, iaitu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka lah yang comply dengan al-ulama warathatul anbiya. Sebab tu kalau faham tentang ulama waris anbiya ni siapa? Para ulama pewaris Nabi. Nabi-Nabi. Apa yang waris? Dia terima. Apa yang diterima daripada Nabi SAW, itulah yang dia laksanakan. Bukan dia terima pada Nabi SAW, kemudian dia tambah, dia kurang. Itu bukan waris. Bukan mewarisi. Apa yang diwarisi daripada para rasul? Al-ilm. Sebab itu dalam hadis sebut, para anbiya tidak mewarisi dinar dan dirham. Tapi apa yang mereka warisi adalah al-ilm. Ilmu. Jadi sebab itu kita nak ambil ilmu, cari ulama yang rabbani. Ulama yang berjalan di atas manhaj salaf. Ya. Ikut, insya-Allah kita selamat. Sebab mereka tak akan sembrono dalam berbicara. Mereka pasti bertanggungjawab akan menyampaikan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takkan dalam kuliah dia kata, ini mimpi saya dapat daripada mimpi. Ni petua-petua saya, ni ijazah daripada saya. Ni tok guru saya bagi, ni dalam kitab ada. Dia pakai kitab ni. Tak akan. Kalau kenal ciri seperti itu adalah tanda-tanda ahlul bidah. Tinggalkan, jangan bermajlis. Senang saja di zaman sekarang nak beza tu, senang, sangat senang. Ya. Mereka mengatakan ikut sunnah, tapi mereka melakukan bid'ah. Pengakuan palsu. Ya. Kemudian lihat pula apa perkataan Abu Darda, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Lan tadilla ma akhadta bil athar. Kamu tidak akan tersesat selamanya. Jika kamu mengikuti asar. Kita tengok pula perkataan Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, sangat terkenal sahabat Nabi SAW. 4 abadilah dalam ilmu hadis. 4 orang. Ini yang keempat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru bin Al-As. Abadilah. Perawi hadis Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Apa dia kata? Mabtudi'at bid'ah. Ya. Dan seterusnya lah. Masa tak mengizinkan. Tidak ada satu bid'ah yang dilakukan melainkan bid'ah tersebut semakin bertambah banyak. Tu. Ya. Izdadat. Ya. Mudhiyah. Dan tidak ada suatu sunnah yang dicabut melainkan sunnah tersebut bertambah jauh. Bahasa mudahnya apa? Bid'ah mematikan sunnah. Itu reality. Kita ambil contoh kematian. Sunnahnya yang diajar oleh Nabi SAW, bila berlaku kematian, jiran-jiran yang bawa makanan, buat kenduri. Hiburkan yang keluarga si mati. Tapi masyarakat kita buat apa? Yang ditimpa musibah tu, yang adik keluarga dia mati, dia pula yang buat kenduri. Kena panggil pula orang datang berkumpul di rumah dia. Setiap malam pula tu. Masak sedap, kena sedap untuk lebay, untuk haji datang makan-makan. Padahal Nabi SAW larang al-mat'am, iaitu berhimpun-himpun di rumah kematian. Itu kan berhimpun kerana mengundang kesedihan. Ni bukan mengundang kesedihan, mengundang kesulitan lagi dia. Kena siap makanan lagi. Ahli rumah kena buat siap-siap makanan. Dia dah sedih. Tempoh berkabung dia 3 hari, kamu ganggu buat apa? Jiran lah menghiburkan dia. Sebagaimana Nabi SAW pesan, hiburkan keluarga Ja'far yang meninggal tu, yang syahid, dengan bagi makan, hantar makanan.
Sekarang dah mula berlaku, alhamdulillah, dengan adanya ustaz-ustaz sunnah yang mendakwahkan di masjid-masjid di surau. Tengok, bila sunnah berjalan, hidup dia. Lambat laun orang akan terima. Tengok dulu surau-surau masjid melarang anak-anak kecil solat bersaf bersama orang dewasa. Buat signboard lagi. Umur 7 tahun tak boleh masuk masjid. Anak-anak yang tak berkhitan, tak bersunat, tak boleh duduk bersama dengan saf. Sampai ada guard, security guard jaga. Bukan masjid biasa, masjid besar. Setiap negeri, masjid negeri lah istilahnya. Ada guard tu. Kalau kita bawa anak kita, cakap tengok macam tu. Kita bawa anak kita letak sebelah kita, kita tarik ke belakang. Oh, hilang anak aku sekarang, kesiap tu. Padahal kalau dia buka saja kitab mazhab Syafi'i, buka saja kitab Sabilul Mujtahid tu yang belajar di pondok tu, dia akan jumpa Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah kata apa? Ya, jika anak kecil itu dia sampai dulu dalam saf, jangan diundurkan dia, sebab dia juga adalah dia adalah itu adalah hak dia. Kau orang tua sampai lambat dan duduk depan pula. Dulu pernah banyak masjid bila hari Jumaat khususnya ada satu tukang jaga saf. Dia tengok budak-budak duduk depan tu, dia ambil tarik belakang. Sebab tu budak bising. Sebab duduk belakang. Cuba tengok masjid-masjid sunnah, masjid-masjid salafi. Dia macam ni. Ni macam ni saf ni, macam ni. Cuba tengok masjid majoriti macam mana? Macam ni. Sekarang lagi macam ni. Sekarang ni ada pengecualian. Keadaan normal. Macam ni Jari ni macam ni. Ni sunnah mana dia ikut ni? Padahal Nabi SAW sebut aqimus sufuf wa hazu bainal manakib wasudul khalal ila akhir hadis. Rapat, bahu rapat, lurus. Sampai Nabi SAW kata apa? Bahu bertemu bahu. Ni bawah ni bertemu bawah ni. Bawah ni, apa ni tepinya? Pukul lali bertemu pukul lali. Macam mana nak bertemu? Ni duduk berdiri pun kaki macam kaki itik terbuka begini. Patut gini sunnahnya. Tengok siapa yang berjalan di atas sunnah. Tengok bagaimana sifat solat mereka. Pergi tengok tempat masjid-masjid mereka. Mumtaz, comply 100% dengan sunnah Nabi SAW. Pergi yang tidak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Macam ni. Bahkan yang menakjubkan bila kita nak rapat, dia cabut lari. Macam ada short circuit, ada current. Pergi lagi dia. Ni pengalaman. Tu di awal dulu. Tapi bila banyak ustaz ceramah, anak kecil boleh masuk. Sebab dia tak putuskan saf. Yang putus saf tu orang dewasa, bukan budak-budak. Dah duduk macam ni, putuslah saf. Syaitan pun duduk sebelah. Haram hukum dia memutuskan saf. Sebab apa? Syaitan duduk. Nabi SAW kata, syaitan ni mengganggu, memecahkan hati kamu. Betul kan? Hilang kekhusyukan dan sebagainya. Tu. Rapat. Sekarang alhamdulillah dah mula dah. Tapi belum betul-betul rapat. Tapi kalau kita pergi ke masjid-masjid salafi, Masya Allah, mumtaz. Solatnya sempurna, elok, tahu sunnah dia. Ketika imam naik daripada sujud untuk khusus naik ke atas, dia kata akan naik. Imam turun balas sampai destinasi baru dia turun. Semuanya berjalan dengan indah bila hidup dengan sunnah. Sekarang dah hidup dah sunnah. Sekarang budak-budak pun dah boleh masuk masjid. Tapi namun ada lagi masjid yang tak benarkan. Tapi dulu memang sulit, tak dibenarkan langsung. Soalan cepu mas yang ditanya pada budak-budak anak yang kita bawa ni, dah sunat ke belum? Apa kena-kena sunat tu dengan solat berjemaah? Syekh Arsyad Banjari pun kata tak apa. Tak batal solat. Bahkan yang lebih menakjubkan, Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, buka kitab Al-Um tu mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, kita buka kitab tu, kita jumpa apa kata Imam Syafi'i pada bab iaitu tentang imam dalam solat. Imam Syafi'i kata kalau anak zina jadi imam sah, kalau orang buta jadi imam sah, kalau budak yang mumayyiz jadi imam sah, tak perlu diulang lagi solat. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau imam budak kecil sah solat berjemaah tu, apatah lagi budak kecil tu dalam saf tak jadi imam, lagi dah sah solat berjemaah. Faham? Sebab Imam Syafi'i berdalilkan dengan hadis. Sebab itu Imam Syafi'i dikenali sebagai nasir sunnah. Sebab ada hadis seorang sahabat Nabi, nama dia Amru bin apa, tak ingat? Amru bin Sulaim radhiyallahu anhu. Dia budak kecil, umur 7 tahun. Kaum dia masuk Islam, dia masuk Islam. Kemudian dia belajar, dia hafal Quran banyak. Kemudian nak nanti imam di kampung dia, siapa nak jadi imam ni? Orang dewasa ada, budak-budak ada. Lalu dia dilantik. Amru bin Sulaim radhiyallahu anhu. Umur baru 7 tahun, jadi imam bagi kaum dia. Sebab apa? Sebab banyak hafal Quran. Tu dia. Nampak tak?
Ini ni takaluf. Sebab tu ahli bid'ah ni bahaya dia. Dia menyusahkan. Agama yang mudah jadi susah. Dia menyelisih Nabi SAW. Baik, Wali. Dia banyak lagi ni. Ya, kita baca sajalah. Kita tengok dari apa nama ni? Daripada seorang tabi'in, dia kata apa? Aku melihat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajarul Aswad. Aku tengok Umar radhiyallahu anhu cium Hajarul Aswad. Kemudian dia berkata, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u." Itu dia. Ya. Sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu cakap di sebab nak ajar orang yang dikeliling dia. Dia kata apa? Sesungguhnya aku tahu, wahai Hajarul Aswad, kamu ni batu yang tidak dapat memberi manfaat ataupun manfaat. Kamu ni bukan ada manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, pasti aku tidak akan mencium engkau. Jadi ini perkara apa? Ta'abbudi, bukan guna akal. Betul kan? Kalau guna akal, buat apa cium batu? Apa faedah? Betul kan? Banyak orang yang cium tu. Ya, macam-macam bau ada kalau istilahnya. Tapi Umar radhiyallahu buat apa? Sebab apa? Nabi SAW buat. Itu sunnah, maka aku buat. Walaupun akal ni tak selaras. Tapi ini masalah ta'abbudi. There is no question asked. Just follow through. Itu kaedah agama. Boleh tanya kalau untuk mendapat manfaat. Tapi kalau tanya untuk tidak berbuat, it's not allowed. Not accepted. And yet, rejected. Seperti mana? Imam Malik rahimahullah halau orang yang tanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebab dia nak tanya menuju ke arah itu apa? Syubhat. Nak menimbulkan kekeliruan. Padahal jelas dah. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Al-istiwa ma'lum. Wal kaif majhul. Wal imanu wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Halau keluar. Ni. Yang lagi sebab tu perbahasan ilmu kalam ni berbahaya. Dalam perkara ghaibat ni dia masuk sehingga melampaui batas. Kalau kita tengok keadaan sifat 20 tu, ya Allah, dia terangkan sifat Allah tu banyaknya salbiah, negatif. Nak isbatkan sifat Allah tu tak sama dengan manusia. Contoh dia kata, contoh macam ni lah, kita puji raja. Nak guna positif negatif. Raja engkau tak handsome. Raja engkau bukan tak handsome. Raja engkau bukan tak tampan. Raja engkau bukan tak kaya. Raja bukan kau tak berkuasa. Itu maksudnya apa? Maksud apa? Nak kata sebalik, raja engkau sebenarnya tampan, tapi dalam konotasi negatif. Ahli kalam nak menyucikan Allah, kaedah tu dah dipakai. Dia kata Allah itu tidak berurat, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak berdarah, tidak berdaging, tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dibagi-bagi, tidak berjuzu. Tu kan? Tu Nabi SAW mana ajar kaedah begitu? Para sahabat tak ajar kaedah begitu. Mereka menetapkan Allah itu maha mendengar, maha melihat, istiwa. Cukup tak tu. Bila kaif, imani saja. Wajib. Tu Imam Malik tutup lah. Jangan lagi dia mula nak pergi ke situ. Perkara yang kita larang. Sebab Allah Ta'ala yang paling mengetahui tentang diri dia. Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang dirinya kepada kita. Di mana Quran? Manusia yang paling tahu tentang Nabi SAW, yang paling makrifat. Kemuncak makrifat Nabi SAW. Nabi SAW terangkan kepada kita. Tiba-tiba kita ambil kaedah ilmu kalam. Nak kenal Allah. Sampai bila tak kenal? Tu bid'ah paling berbahaya. Contoh. Dan banyak lagi perkataan-perkataan di sini. Kita tengok apa kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kullu mas'alatin takallamtu fiha bi khilafis sunnah fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Semua masalah yang telah aku katakan tetapi jika bertentangan dengan sunnah, maka aku rujuk saat hidupku dan setelah wafatku. Masya-Allah. Imam Syafi'i imam muda, imam kita. Teguhnya dia di atas sunnah. Tapi orang yang mengaku intisab pada mazhab Syafi'i banyak menyelisihinya. Khusus dari sudut akidah. Imam Syafi'i tak berakidah Asy'ariyah. Tak berakidah ilmu kalam, bahkan membantah ilmu kalam lagi ada. Imam Syafi'i akidahnya akidah salaf. Apa buktinya? Tu dua kitab yang telah kita pelajari. Nak tahu akidah imam ni, tengok akidah murid dia. Siapa murid dia? Imam Muzani rahimahullah. Siapa murid dia? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dua-dua dah kita tengok. Nanti kemuncaknya kita tengok akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang dinakalkan oleh murid-muridnya, dihimpunkan dalam kitab seperti oleh Al-Imam Al-Hakkari rahimahullah, seperti Imam Al-Barzanji rahimahullah. Bukan Imam Barzanji yang karang kitab Al-Barzanji itu, bukan.
Ni Al-Barzanji Asy-Syafi'i yang lain. Dari kitab himpunan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Begitu juga Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Amru Wal-Ittiba pada bahagian akhir mendatangkan tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab tersebut. Baik, rasanya cukup dah setakat tu. Dia banyak sekali, maka bolehlah dirujuk di dalam kitab, khususnya kitab Al-I'tisam oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ya, esok insya-Allah kita akan sambung, iaitu menjelaskan tentang iaitu punca-punca sebab-sebab terjadinya bid'ah dan ya implikasi ya orang-orang yang melakukan bid'ah. Bahayanya di mana? Ya. Bahaya satu dah sebut dah, sesat. Tapi kita akan lihat nanti dia punya domino effect, banyaknya bencananya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga kita faham dengan sepaham-fahamnya supaya kita selamat, tetap teguh istiqamah di atas sunnah dan sentiasa berdoa dengan doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Allahumma ahyina wa amisna 'alal Islam was sunnah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti di negeri akhirat di dalam syurga Firdaus bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.